Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, selamat kembali ke FTV bersama saya Syamsul Yunus. Tadi saya dah upload video pagi tadi tentang 7 sebab kenapa jangan beli SUV. Masalahnya sound trouble lah pula kan. Jadi kita cuba lagi sekali kali ni. Saya silap tadi, saya tak check sound quality, saya record terus upload saja. Okey. Sekarang ni orang tengah duk excited lah pasal SUV kan. Itulah, inilah yang baru nak keluar lah, Proton X50 lah, apalah semua nak keluar produk, apa ada SUV baru nak keluar kan. Cuma saya kata kan sebenarnya orang semua tengah excited SUV, saya kontra. Saya kata tak usah beli SUV, beli kereta. Ada 7 sebab kenapa saya katakan adalah lebih baik anda beli kereta daripada anda beli SUV. Okey. Yang pertama sekali, bukan 7, 8 sebab sebenarnya. Jadi yang pertama sekali, bila kita tengok kereta ni kan, dia rendah tau. SUV ni dia tinggi tau. Jadi bila kereta tu rendah, dia lebih stabil. Yang tinggi tu dia banyak rolling sikit lah. Jadi bila banyak rolling ni, dia bawa tak sedap. Buatlah macam mana pun, tak kira lah nama dia BMW X5M ke, nama dia Bentley Bentayga ke, nama dia Lamborghini Urus ke, apa sekalipun nama dia, kalau nama dia SUV banding dengan kereta, tak boleh menang. Tak boleh menang. Tak percaya, awak try lah mana-mana SUV mahal lah macam mana pun, sporty lah macam mana pun, kalau bandingkan dengan kereta dalam kelas yang sama, dia tetap akan kalah. Tak bolehlah kita nak bandingkan Lamborghini Urus tu dengan Proton Perdana kan. Jadi tak sama. Lamborghini Urus tu kena bandingkan lah dengan benda-benda yang sama dengan dia lah, bandingkan sports car lah. Kalau macam Porsche pun ada dia punya Cayenne, banding dengan dia punya 911 ataupun dia punya Panamera, mana lagi sedap? Of course yang sedan tu lagi sedap bawa. Itu sebab yang pertama. Anyway, sebab kita ni semua kaki kereta kan, jadi yang paling penting sekali lah bawa tu mesti mau sedap lah. Dan yang kedua, bila kereta tu dia besar dan dia tinggi dan dia banyak bergalon-galon, dia kurang selesa. Jadi komprominya ialah bila menghasilkan sebuah SUV ni sebenarnya daripada prinsip dia pun ialah satu kompromi yang sangat besar. Kerana ianya sebuah kenderaan yang tinggi untuk jalan raya, dia tak sesuai. Kenderaan tinggi besar-besar ni 4x4 ni untuk jalan lasak, bawa slow-slow. Bila bawa slow-slow memang nak kena tinggi, dia tak ada berasa apa tinggi, pasal yang penting tu nak melintas akar, nak langkah longkang, benda macam tu. Jadi bila kita kenderaan atas jalan raya ni, atas lebuh raya, dia nak yang rendah, yang stable. Tapi sekarang sebab orang trending dan orang semua suka SUV, jadi syarikat kereta pun menghasilkan kenderaan yang tinggi ni yang kompromi teruk sangat untuk jalan raya. Jadi bila dia tinggi tu, dia memang berat, dia pula tinggi, dia banyak bergalon bawa, tak sedap, tak selesa kita naik. Jadi dia orang kena keraskan spring pula. Sekarang jadi macam keras sangat pula. Bila keras sangat pula pun dia pun tak bagus juga. Pasal macam-macam, dia tak boleh, macam-macam lah kompromi tentang SUV ni. So kedua, dia bawa tak, naik tak sedap. Tadi pertama bawa tak sedap, naik pun tak sedap. Dan yang ketiga, ini mahal ni budak-budak lah, dan setengah orang kita yang tak tahan mabuk kereta SUV ni pasal dia badan besar dan memang spring dia tu lembut lah. Pasal kalau keras sangat pun tak boleh juga SUV dia jadi pelik dan jadi berbahaya juga. So di spring tu dia lembut sikit kan, lembut. Bila dia lembut tu dia berayun tu, masa macam ni sampan. Bila jadi macam tu, budak-budak lah terutamanya kan, dia akan rasa cepat mabuk lah. Jadi bila budak-budak ni dia cepat mabuk, dia banyak komplain lah. Oh ayah, kenapa rasa nak muntah, aduh kan, dia muntah dalam kereta ke apa kan, masalah. Itu sebab yang ketiga, kenapa jangan beli SUV. Sebab yang keempat, banding dengan SUV, kereta ni dia duduk rendah. Bila duduk rendah, senanglah kita nak keluar masuk. SUV tu dengan kena panjatnya, kena buat side step, macam-macam benda lah nak kena buat, nak bagi memudahkan orang keluar dan masuk. Terutamanya untuk kanak-kanak dan orang yang lebih tua sikit, susah dengan nak panjat masuk. Kalau kereta senang je, turun duduk, naik balik. Pasal ketinggian kursi dalam kereta ni lebih kurang macam ketinggian sofa lah rumah kita lah. Jadi tak ada jadi hal sangat. Itu ialah sebab yang keempat kenapa jangan beli SUV. Sebab yang kelima, kita semua ni kat Malaysia ni suka pergi pasar dan beli macam-macam. Dan makanan kita ni unik, sedap. Tapi ada pelacan, ada durian, ada tempoyak,
suka beli ikan, nak buat ikan bakar apa semua. Benda-benda tu semua ada bau lah. Bau tu kuat. Dan bila kita pakai SUV, mana kita letak barang tu? Kita letak kat tempat ruang barang. Jadi ruang barang tu dia tak terasing daripada kabin kereta. Jadi bau tu dia semerbak lah masuk ke dalam kabin. Yang tak tahan tu dia nanti jadi tak tahan lah, bau hanyir lah, dia komplain macam-macam lah. Kalau bau belacan tu dia bau bacin lah kan. Jadi kalau ada sedan letak kat belakang boot, tak ada masalah. Sedan terbaik. Dan yang keenam, kereta ni tak kira lah hatchback ke ataupun sedan ke, dia memang sebenarnya lagi cantik daripada SUV lah. Nak buat macam mana? Pasal kereta tu dia boleh buat design rendah, dia duduk rendah rapat dengan jalan. Hatchback pun dia boleh duduk rendah rapat dengan jalan. Tak kira lah sedan ataupun hatchback. Tapi SUV ni dia tinggi, pagar, besar, rupa pun tak cantik. Yang kereta dia selalunya akan jadi lebih cantik. Pasal tak boleh nak buat apa, SUV tu dia memang kotak. Dia memang cara dia macam tu. Pasal reka bentuk dia adalah untuk ruang dan untuk tinggi. So dia tak cantik. Yang ketujuh, okay, jadi bila kereta ni dia lebih kecil, dia lebih rendah, dia lebih sporty, dia lebih aerodinamik dan dia lebih ringan. Macam-macam kelebihan kereta, betul tak? Berbanding dengan SUV, dah lah besar, dah lah berat, dah lah rupanya kotak, tak aerodinamik. Jadi macam-macam kekangan yang menyebabkan SUV ni dia kurang bagus dari segi penjimatan bahan api. Bila kita pakai SUV, tak kira lah SUV tu nama apa pun kan, kita akan tahu perbezaan dia. Terus naik kita punya bil minyak kita. Itu yang sebab yang ketujuh lah kenapa kita tak usah beli SUV, tak usah pakai SUV, kita pakai kereta. Bukan saya kata jangan pakai SUV langsung. Kalau awak nak beli SUV tu patutnya untuk kegunaan hujung minggu. Pasal kita memang ada keluarga yang besar, nak pergi jalan jauh. Kalau katalah kita ada anak 3 orang dan ulang-alik pergi kerja je, masih boleh muat 5 orang dalam kereta biasa. Tak perlu pun nak yang terlalu besar. Kalau yang nak besar-besar ni mungkin nak balik kampung dan nak, tak tahulah, nak usung itu ini kan, mungkin nak perlukan SUV. Ataupun kalau yang nak SUV yang 7 tempat duduk tu, mungkin nak bawa balik kawan-kawan ke, ajak ke balik kampung ke, anak saudara ke apa ke, nak tumpang kan. Jadi mungkin nak ada kereta besar. Tapi selalunya kita tidak memerlukan kereta besar. Jadi yang ke-8, kenapa kita perlu beli kereta dan jangan beli SUV. Ini sebab yang paling penting pada saya lah, iaitu SUV ni adalah satu benda yang membazirkan. Kenapa saya cakap macam tu? Pasal dia besar tak tentu pasal, tinggi tak tentu pasal, dan jadi berat tak tentu pasal. Jadi disebabkan dia besar, dia pakai banyak besi, dia pakai banyak kaca, banyak getah, banyak plastik, banyak kulit, semua benda banyak dia pakai. Dan ini menjadi satu pembaziran kerana kita tidak memerlukan SUV. Kalau kita tengok trend SUV ni, dia 20 tahun dulu dekat US dia dah mula. Dia orang dah kegilaan trend SUV ni. Dia telah jadi viral pada tahun awal 2000 atau penghujung 1990-an. Jadi bila dia dekat sana dah banyak, kat sana tu dia orang punya orang marketing ni cukup pandai tau. Jadi orang marketing dekat US ni dia nombor 1 sekali. Dia kata SUV ni lebih selamat. Ya ke SUV ni lebih selamat? Ya, pasal dia lebih besar dan dia lebih tinggi. Jadi kalau kita langgar, kita tak begitu berbahaya. Ya ke? Okey, mungkin pasal dia besar ke, mungkin pasal dia tinggi sikit ke, mungkin ada sedikit kurang lah risiko kecederaan, mungkin dan kita tak tahu apabila berlaku pelanggaran dengan kenderaan kecil. Tapi sebenarnya kita dah tengok bermacam-macam ujian orang buat, sama ada kenderaan tu besar ataupun kecil, tak penting. Yang penting kalau direka bentuk dengan betul, dengan crumple zone yang betul, dia tidak berbahaya. Kereta yang kecil pun selamat pasal dia punya crash structure dia kukuh. Jadi SUV tu dia hanya kelebihan dia lah, kalau kita nak kata kelebihan dari segi keselamatan, ialah hanya masa berlanggar. Tapi kereta ni dia ada banyak kelebihan keselamatan pada masa-masa lain. Sebagai contohnya, disebabkan kereta tu lebih rendah dan lebih stabil, dah nampak kan, bila kita bawa pada jalan kona-kona, kereta dengan SUV ni perangai dia berbeza. Kereta lebih stabil pada jalan kona-kona, SUV ni dah lah dia bernyengit macam nak terbalik. Lepas tu dia punya reaction time dia lambat. Bila kenderaan tu tinggi, dia tak boleh reka satu kenderaan yang mempunyai turn in yang terlalu laju.
That's why steering SUV tu rasa lembab. Kenapa steering SUV tu kena lembab? Pasal dia tinggi. Kalau steering SUV tu terlalu tangkas, nanti dia akan dig in dan kereta tu senang nak terbalik. Therefore dia memang kena reka bentuk supaya steering dia tu agak lembab sikit. Jadi kat jalan kono-kono tak boleh buat apa, memang dia akan rasa lembab dan memang dia akan rasa kurang stabil berbanding dengan kereta. So di situ je kita dah nampak banyak kelebihan. Jadi bila ada keadaan kecemasan, kita nak mengelak tiba-tiba, kereta akan lebih stabil, jauh lebih stabil daripada SUV. Memanglah SUV sekarang semua ada vehicle stability control, electronic stability control, semua benda tu ada. Tapi kita kena faham kalau masa 10 tahun lalu lah, masa di mana belum menjadi wajib ESC dan VSC ni untuk kenderaan macam SUV dan MPV ni, banyak isu-isu cerita SUV dan MPV yang mungkin kurang stabil. Jadi sebab itu banyak kerajaan memastikan bahawa ESC dengan VSC wajib ada pada kenderaan-kenderaan MPV dan SUV. Dan lagi satu bila kita cerita tentang saiz ni kan, sebenarnya kita tidak memerlukan 7 tempat duduk kecuali kita ada anak lebih pada 3 orang. Sebab kat belakang tu memang semua kebanyakan kereta ada 3 typing keledar. Jadi boleh muat 3 orang dengan selamat dan dengan selesa. Dan kegunaan barisan ketiga kursi ni sebenarnya tak banyak pun. Saya ingat masa Honda nak lancarkan dia punya CR-V dulu, yang generasi sekarang ni, dia kata dia dah tak mau tawarkan dengan kerusi barisan ketiga, hanya 5 tempat duduk je. Padahal kenderaan yang sekarang ni lebih besar daripada yang sebelumnya. So kita orang pun tanyalah kenapa. Pasal dia kata menurut kajian hanya 15% saja pengguna yang menggunakan kerusi itu. Dan kalau 15% saja pengguna yang menggunakannya, berapa persen pula time yang digunakannya? So kadar penggunaan itu sebenarnya sangat-sangat rendah. So di situ kita pun macam skeptikal sebenarnya masa mula-mula tu. Kita kata ini betul ke dia punya kajian pasaran ni kan? Mesti lepas ni angka jualan CR-V teruk ni kan, pasal dia tak ada tawarkan 7 tempat duduk. Pasal kita ingatkan Malaysia memang suka 7 tempat duduk. Kita tengok tak ada masalah pun. Terus mereka terus dapat dijual dengan elok. Jadi bila kita tengok keadaan macam tu, terbuktilah bahawa sebenarnya barisan ketiga tu tidak digunakan banyak sangat, kan? Jadi kenapa kita nak beli satu kenderaan yang besar, menggunakan minyak dengan lebih banyak, kurang aerodinamik, kurang stabil? Ini semua cerita marketing lah. Sebab kita nampak macam nilai, bila kereta tu besar, kita rasa macam kita dapat banyak, kan? Jadi bila kita bayar tu, kita nak rasa dapat banyak. So ambil lah SUV. Sebenarnya tak perlu. Kalau betul-betul nak fikirkan kereta sedan ataupun hatchback mana yang paling sesuai dengan kita, dan kalau perlukan juga untuk hujung minggu, dan belilah simpan untuk hujung minggu. Kerana sekurang-kurangnya apabila kita memandu setiap hari, taklah membazir sangat minyak, taklah mengeluarkan banyak sangat bahan pembakaran ataupun pembakaran yang kotor-kotor, mencemarkan udara kita. Hujung minggu kalau dah nak juga, terpaksa nak pergi berjalan jauh, kena pakai MPV ataupun SUV, boleh, tak ada masalah. Kita kena ingat bahawa SUV ni sebenarnya memang satu produk yang direka bentuk untuk pemasaran, untuk marketing department lah. Sebab asal-asalnya benda ni semua 4x4 ataupun off-roader. Sama ada Toyota Land Cruiser ke, Land Rover Defender ke, itulah pemula dia. Jeep ke, ini sebenarnya pemula-pemulanya. Ford Bronco tu ke, ini pemula dia. Ini untuk kenderaan untuk laluan lasak. Itu sebab dia tinggi. Dan disebabkan ianya tinggi dan mempunyai frame macam lori Jadi bila kita tengok pelanggaran pada masa tu lah, tahun 70-an, tahun 80-an, di mana crumple zone ni semua ataupun crash testing ni belum lagi banyak orang buat. Dalam keadaan macam tu memang nampak teruk bila aksiden antara SUV dengan kereta. Jadi itulah point yang digunakan oleh pihak marketing ataupun pihak pemasaran syarikat-syarikat kereta ni untuk menjadikan SUV itu lebih diminati ramai. Jadi kenapa dia orang buat macam tu? Senang je cerita dia, untung lah. Apabila kenderaan tu besar, dia boleh jual dengan lebih mahal lagi. Dan disebabkan pada masa awal-awal tu SUV menggunakan leather frame construction, ianya sebenarnya lebih murah untuk dihasilkan. Macam Ford Explorer mula-mula semua tu kan, yang tu besar-besar tu,
itu Toyota Hilux dulu, Hilux pula, Toyota Land Cruiser, semua tu pakai leather frame. Jadi ianya murah untuk dihasilkan, tapi harga dia mahal. Jadi dia orang punya untung tu lebih banyak untuk setiap kenderaan. Dan bila ada point lah, atau ada modal kita nak takutkan kita tentang keselamatan, memang kita akan, ini nampak lebih selamat, so kita pun pakat pergi. Tapi kita dah tengok dah selepas tu kan, ada macam-macam orang buat, dah top gear lah, fifth gear, semua buat ujian pelanggaran, dan nampak bahawa sebenarnya tak ada perbezaan. Kereta yang besar tak makna lebih selamat, yang kecil tidak makna lebih berbahaya. So itu dia. Jangan marah kalau awak nak beli SUV, tak apa, tak ada masalah, belilah. Ni saya punya mengomel aja hari ni. Saya nak cakap bahawa sebenarnya beli SUV itu tak perlu dan adalah mungkin satu pembazaran kerana ianya terlalu besar dan terlalu berat. Kalau katalah pada saya syarikat kereta sepatutnya lebih fokus kepada sedan, menghasilkan sedan dengan semua teknologi itu, mungkin lebih besar sikit pun tak apa, tapi sebab ianya lebih stabil, lebih ringan, lebih aerodinamik, ianya lebih menjimatkan dan lebih mesra alam. Macam okey tak saya punya idea? Kalau awak suka, dah tengok sampai habis ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau awak belum subscribe, tolong subscribe. Kalau yang dah subscribe tu, terima kasih, dan tekan butang loceng tu supaya dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.